Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salam pertemuan di dalam pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, yang mana kita membaca sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak keberkatan daripada sabdaan junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada kali ini kita nak sambung daripada muka surat yang ke-582. Dan pada muka surat yang ke-582, Imam Tirmizi membawakan satu tajuk besar yang baru. Kata Imam Tirmizi rahimahullah, Abwabut Talaq, bab pada hadis-hadis yang telah datang berkenaan tentang talak dan li'an yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan Fatimah Az-Zahra, Ayu Hafiz, Bunga Dahlia, Adlin Maira, Salmah Uthman, Fatimah Samsuddin, Haifa Najwa, Siti Haja Ahmad dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Maka kita telah selesai berkenaan tentang radha'ah, tentang hadis-hadis berkenaan tentang penyusuan. Dan kali ini kita mula masuk pada tajuk yang berikutnya berkenaan tentang talak, li'an, zihar, ila' dan lain-lain. Bab yang pertama kata Imam Tirmizi, babu ma ja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang talaqus sunnah, talak yang sunnah, perceraian ataupun talak sunnah. Apakah maksud talak sunnah? Nanti di hujung bab Imam Tirmizi pada waktu itu akan berikan maksudnya. Hadis riwayat yang ke-1158. Jika ada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan terjemahan, boleh ambil daripada Telegram Kuliah Umar Aziz. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال, daripada Yunus bin Jubair radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku telah bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu an rajulin, berkenaan tentang seorang suami ataupun lelaki, talaqa mar'atah, yang telah menceraikan isterinya, wahya haid, dan pada waktu itu isterinya berada dalam keadaan haid. Maka isterinya tengah haid, suami dia pergi waktu itu ceraikan dia. Faqala, maka berkata Abdullah bin Umar, hal ta'rifu Abdullah bin Umar? Abdullah bin Umar sendiri berkata, adakah kau kenal siapa Abdullah bin Umar? Fa innahu, kerana sesungguhnya Abdullah bin Umar pernah menceraikan isterinya dalam keadaan isterinya pada waktu itu haid. Fasa'ala Umar, maka si ayah telah bertanya kepada Nabi SAW berkenaan tentang perbuatan anaknya Abdullah. Fa'amarahu, maka baginda Nabi SAW telah memerintahkan an yuraji'aha, untuk pada waktu itu dia merujuk kembali isterinya. Ketika mana dia telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka pada waktu itu Nabi SAW suruh Abdullah bin Umar untuk rujuk kembali isterinya. Lihat kepada Sahara pada baris yang pertama, ada penambahan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila Nabi SAW dengar Abdullah bin Umar telah menceraikan isterinya pada waktu haid, fataghayyadha fihi Rasulullah, maka berubah wajah Nabi SAW, dan Nabi SAW memerintahkan untuk merujuk kembali isterinya. Kemudian kita boleh gariskan juga fihi dalalah, pada hadis ini adanya dalil di atas pengharaman talak sewaktu di dalam keadaan haid. Qala, maka berkatalah Sa'id bin Jubair, qultu, maka Yunus bin Jubair minta maaf. Yunus bin Jubair berkata, fayu'taddu bitilka tatliqah, adakah dengan
cerai yang telah dilafazkan ketika haid, adakah untuk itu perlu adakah dikira sebagai satu talak? Maka berkata Abdullah bin Umar, famah, kenapa tidak? Talak pada waktu itu jatuh, cuma perbuatan menceraikan isteri dalam keadaan haid hukumnya adalah haram. Sebab itu kata Abdullah bin Umar, famah, mengapa tidak? Talak telah dilafazkan, maka ianya akan jatuh. Lihat kepada Sahara pada baris yang ketiga, yakni kuffa nafsak an hadha soal, jangan tanya soalan yang seperti ini, li'annahu laysa bimuhtajin ilal bayan, kerana soalan seperti ini tidak memerlukan pun kepada penerangan, bal tilka tatliqah masubah albattah, talak yang dilafazkan waktu haid, talak itu jatuh dengan pasti dan dikira dengan pasti. Cuma Nabi memerintahkan untuk rujuk kerana perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Ara'aita in ajaza wastahmaqa, maka adakah kamu melihat in ajaza, jika kamu lemah, jika ini adalah lemah, wastahmaqa, dan pada waktu itu jahil. Talak jatuh dan pada waktu itu tidak ada perbahasan tentang itu. Tapi Nabi suruh rujuk kerana perbuatan itu adalah perbuatan yang salah, iaitu menceraikan isteri ketika mana isteri di dalam keadaan haid. Riwayat yang ke-1159. Qabi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Waqi'un an Sufyan an Muhammad ibn Abdul Rahman maula Ali Talha an Salim an abihi annahu talaqa imra'atahu fil haid, bahawa Abdullah bin Umar telah menceraikan isterinya ketika mana isteri dalam keadaan haid. Maka si ayah Umar bin Khattab telah bertanya kepada Nabi SAW. Maka sabda Nabi, murhu, suruhlah dia, falyuraji'ha, maka hendaklah dia rujuk kembali kepada isterinya. Thumma, kemudian, liyutallikha, hendaklah dia menceraikan isterinya jika masih mahu, tahiran, dalam keadaan isterinya pada waktu itu dalam keadaan suci, au hamilan, ataupun pada waktu itu di dalam keadaan hamil. Kata Imam Tirmizi, hadis Yunus bin Jubair daripada Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih, dan beginilah periwayatan Salim daripada Abdullah bin Umar, dan sungguh telah meriwayatkan hadis ini lebih daripada satu sanad daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beramal pada hadis ini di sisi ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain mereka, bahawa sesungguhnya talak ataupun melafazkan talak yang sunnah adalah an yutalliqaha, suami menceraikan isterinya, tahiran, dalam keadaan suci, min ghairi jima', dan ketika itu tidak ada persetubuhan yang berlaku. Maka itu adalah cara memberi talak dalam keadaan yang sunnah, yang pada waktu itu baik, bukannya dalam keadaan haid. Wa qala ba'duhum, maka berkata sebahagian daripada para ulama, in talaqaha, jika seorang suami menceraikan isterinya, thalathan, dengan 3 talak, wahya tahir, dalam keadaan isterinya pada waktu itu suci, fa innahu yakunu lisunnati aidan, itu pun dikira sebagai talak sunnah. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i dan Ahmad. Berkata sebahagian daripada mereka, kalaulah 3 talak, maka pada waktu itu tidak dipanggil sebagai talak sunnah. Talak sunnah illa an yatalliqaha wahidah, hanyalah satu talak yang dilafazkan ketika mana isteri dalam keadaan tuhur, dalam keadaan suci. Dan inilah pandangan Ats-Tsauri, Ishaq, dan mereka berkata dalam perceraian ketika mana isteri sedang mengandung, yutalliquha mata syaa, boleh menceraikannya jika mahu, pada apa jua keadaan yang dikehendaki. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan sebahagian berkata yutalliquha inda kulli syahrin tatliqah, maka isteri yang pada waktu itu mengandung dan tidak ada haid, maka kalaulah nak menceraikan, maka pada waktu itu boleh menceraikan pada setiap bulan, pada waktu itu 1 talak. Ini adalah daripada, bukanlah maksudnya menggalakkan talak, tidak, tetapi cara pada waktu itu talak yang sunnah adalah ketika mana isteri berada dalam keadaan haid, dalam keadaan suci. Lalu kalaulah isteri sedang mengandung, tak ada haid, tak ada suci, maka pada waktu itu kalau nak dengan 3 kali, maka setiap bulan pada waktu itu tidak lebih daripada 1. Bab yang kedua, bab maja'a, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan menggunakan perkataan al-battah.
pada waktu itu menceraikan isterinya menggunakan perkataan al-battah. Maka lihat kepada Syaikha, sebahagian para ulama menyebut huwa minal kinayat, al-battah termasuk daripada lafaz-lafaz kinayah. Wal kinayat tahtaju fiha ila niyah, dan bila ianya adalah kinayat maka ianya pada waktu itu bergantung kepada niat. Maka berkenaan tentang lafaz al-battah, riwayat 1160. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Qabisatu an Jarir bin Hazim an Zubair bin Sa'id an Abdullah bin Yazid bin Rukanah an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu qala Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Rukanah, aku telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku telah berkata, wahai utusan Allah, inni talaqtu imraati, aku telah menceraikan isteriku. Pada waktu itu menggunakan perkataan al-battah. Maka Nabi tanya, sebab ianya adalah lafaz kinayah, kerana al-battah pada waktu itu memberi banyak kemungkinan dan banyak makna. Maka Nabi bertanya, ma aradta biha, apakah yang engkau maksudkan dengan lafaz al-battah tersebut? Maka berkatalah Urkanah, qultu wahidah, satu talak. Maka sabda Nabi SAW, wallahi, demi Allah itu niat kamu. Maka berkata Rukanah, wallahi demi Allah itulah niat aku. Fahuwa ma aradtu, itulah apa yang aku telah niatkan. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sanad ini, dan telah berbeza pendapat ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan selain daripada mereka berkenaan tentang perceraian menggunakan perkataan al-battah. Faruwiyah, kerana ianya adalah dikira sebagai lafaz kinayah, maka diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa beliau menjadikan lafaz al-battah sebagai satu talak. Dan diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib bahawa beliau mengira lafaz al-battah sebagai 3 talak. Dan sebahagian daripada ahli ilmu berkata, fihi niyatur rajul, maka ianya kembali kepada apa yang diniatkan oleh suami. Kalaulah suami pada waktu itu niat satu, maka ianya satu. Innawa wahidah, kalaulah pada waktu itu diniatkan satu, maka jadi satu, tapi dua tak ada. Kalaulah diniatkan 3, maka pada waktu itu perkataan al-battah pada waktu itu dikira sebagai 3. Wa inna wa thintain, namun kalaulah diniat 2, maka takkan berlaku kecuali hanya satu. Dia hanya ada satu, talak 1 ataupun talak 3. Dan ini pandangan siapa? Wa huwa qaulu ats-Tsauri wa ahli al-Kufah, pandangan Imam Sufyan ats-Tsauri dan juga para ulama Kufah, termasuklah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Sementara itu berkata Imam Malik bin Anas berkenaan tentang penggunaan lafaz al-battah sewaktu bercerai dan talak. In kana qad dakhala biha, maka apabila seorang suami telah bersama dengan isterinya dan dia menggunakan perkataan talak al-battah, maka jatuh 3. Berkata Imam Syafi'i, inna wa wahidah fa wahidah, kalaulah suami niat dengan menggunakan perkataan al-battah tadi satu talak, maka satu. Yang melikur raja'ah, yang pada waktu itu suami boleh untuk rujuk jika mahu. Wa inna wa thintain, kalaulah suami pada waktu itu niat 2, maka jadi 2. Wa inna wa thalathan fa thalathan, dan kalaulah ketika mana menggunakan perkataan al-battah sewaktu melafazkan talak dan cerai, suami pada waktu itu niat 3, maka ianya jatuh 3. Maka dalam lafaz kinayah, ianya kembali kepada niat. Apa yang suami niat? Maka ini adalah bab yang kedua berkenaan tentang talak menggunakan lafaz al-battah. Bab yang ketiga, bab majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan lafaz suami kepada isteri, amruki biyadiki, urusan kamu pada tangan kamu. Urusan kamu pada tangan kamu. Maka apakah maksud daripada sini? Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama. Berkata para ulama fuqaha, inna alfaza, sesungguhnya lafaz perkataan amruki biyadiki ataupun waqta ikhtari nafsiki dan sebagainya, ianya adalah termasuk dalam lafaz taukil, pada waktu itu wakalah. Ianya bukanlah termasuk dalam lafaz talak, bukan. Maka bila suami berkata dengan isteri dia pada waktu itu amruki biyadiki, urusan kamu terpulang pada
tangan kamu dan ketentuan kamu. Maka kalaulah isteri pilih untuk cerai dan suami setuju, baru jatuh. Kalaulah isteri pilih untuk cerai dan suami tak nak, maka tak akan jadi apa-apa. Maka kata para ulama, ianya adalah lafaz taukil, wakalah, bukannya lafaz ta'liq, talak dan perceraian. Wa innama taqa'u talaq ba'da ihtiyaril mar'ah at-talaq. Dan pada waktu itu talak hanya jatuh apabila wanita tadi telah memilih dan membuat keputusan. Wa dhikruha fil kinayat, dan dibawakan tajuk ini dalam perbahasan berkenaan tentang talak ataupun perceraian dalam bentuk kinayah. Maka ada yang menyangka pada waktu itu ianya adalah lafaz kinayah, padahal ini bukan kinayah, ini adalah wakalah. Riwayat yang lalu apakah maksud amruki biyadiki? Urusan kamu, kamulah yang tentukan ataupun berada pada genggaman kamu. Riwayat yang ke-1161. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ali bin Nasr bin Ali qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hammad bin Zaid qala qultu li Ayyub hal alimta ahadan, adakah kamu mengetahui seorang pun yang pernah berkata amruki biyadiki, urusan kamu berada pada tangan kamu ataupun keputusan kamu. Pada waktu itu adakah ia dikira sebagai 3 talak? Innaha thalathun. Adakah pada waktu itu ada sesiapa yang mengira perkataan amruki biyadiki sebagai 3 talak kecuali Hasan? Maka berkatalah pada waktu itu Ayyub, la, tiada yang aku tahu illal Hasan, kecuali Hasan al-Basri. Summa qala, kemudian berkata perawi Allahumma, telah berkata Ayyub pada waktu itu, Allahumma ghafran, ya Allah maafkanlah. Kenapa minta maaf? Kerana sebenarnya bukan sekadar pada waktu itu Hasan, ada orang lain yang berpandangan berkenaan tentang perkataan amruki biyadiki. Dan siapakah orang tersebut? Illa ma haddathani Qatadah, adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Qatadah lebih daripada an kathirin, daripada Kathir yang merupakan maula Bani Samurah, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, di mana baginda bersabda, salasun, ada 3. Pada waktu itu ada 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka lihat kepada Sahara, apakah maksud Allahumma ghafran, ya Allah ampunkan. Maka kepada Sahara baris yang pertama, maka maksud daripada ungkapan perawi Allahumma ghafran, mula-mula disebut hanya Hasan al-Basri, dan kemudian pada waktu itu ditambah perkataan daripada Qatadah. Maka disebutkan pada Sahara baris yang pertama, li'annahu ja'ala sima'a hadzal qawli makhsusan bil Hasan, minta pengampunan kerana pada awalnya disebut apa pandangan ini hanya daripada Hasan al-Basri. Padahal sebenarnya ada perawi yang lain juga, itulah perawi yang bernama Qatadah daripada Kathir maula Bani Samurah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi SAW, berkenaan tentang perkataan amruki biyadiki, berapa talak yang jatuh. Maka Abu Hurairah ada meriwayatkan satu hadis yang mana Nabi bersabda, salasun, akan jatuh 3 talak apabila suami berkata dengan isteri amruki biyadiki. Berkata Ayyub, dan aku telah berjumpa dengan Kathir maula Bani Samurah selepas daripada itu, dan aku bertanya kepadanya tentang riwayat ini, dan beliau tidak lagi ingat, dan beliau pada waktu itu tidak tahu. Faraja'tu, maka aku kembali bertanya kepada Qatadah pula. Maka Qatadah pada waktu itu berkata, Nasia, mungkin Kathir telah lupa akan peristiwa tersebut. Hadis ini kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Sulaiman bin Harb daripada Hammad bin Zaid. Kata Imam Tirmizi, aku telah bertanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari tentang hadis ini. Maka beliau berkata, haddatsana, hadis ini telah meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Harb daripada Hammad bin Zaid dengan sanad yang dengan periwayatan yang lebih kurang sama. Wa innama huwa, dan sesungguhnya beliau mengambil hadis ini daripada Abu Hurairah mauquf, secara mauquf, bukannya marfu'. Walam yu'raf, dan tiada yang mengetahui hadis Abu Hurairah secara marfu', dan adalah Ali bin Nasr, adalah hafiz hadis yang mana pada waktu itu seorang ulama hadis yang terkenal. Kata Imam Tirmizi, wa qad ikhtalafa ahlul ilm, dan telah bercanggah pendapat sebahagian daripada ahli ilmu berkenaan tentang apakah yang dihukumkan dengan perkataan
amruki biyadiki, urusan kamu terletak pada tangan kamu. Maka sebahagian daripada ahli ilmu berkata daripada kalangan sahabat Nabi, antara mereka Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, maka mereka berkata perkataan amruki biyadiki hiya wahidah, hanya akan jatuh satu talak bila isteri pilih. Dan ini adalah juga pandangan lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu, daripada kalangan tabi'in dan orang-orang selepas mereka. Berkata Uthman bin Affan dan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, al-qada'u ma qadat. Maka keputusan adalah berdasarkan apa yang telah ditentukan. Lihat kepada Sahara, apakah maksud al-qada'u ma qadat? Maka kata para ulama, maksudnya adalah perkataan seorang suami kepada isterinya, amruki biyadiki, urusan kamu berada pada tangan kamu. Maka berapa talak yang boleh jatuh? 1 ataupun 3. Maka kata penulis, sebenarnya at-talaqu indana ala ma nawaz-zawj. Maka talak pada waktu itu jatuh dengan menggunakan perkataan amruki biyadiki bergantung kepada niat suami. Kalaulah suami niat 1, maka 1. Kalaulah niat 3, maka pada waktu itu jatuhlah 3 talak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, maka daripada riwayat Abu Hurairah, ada riwayat mengatakan pada waktu itu Nabi SAW sebut 3 talak jatuh. Kemudian daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Khattab menunjukkan pada waktu itu perkataan amruki biyadiki hanya jatuh 1 talak. Dan kemudian Uthman bin Affan membawakan riwayat bahawa apa keputusan tentang perceraian adalah berdasarkan kepada apa yang telah diniatkan oleh suami. Berkata Abdullah bin Umar, idza ja'ala amraha, apabila seorang suami menyerahkan keputusan isterinya menyerahkan keputusan kepada isterinya, isteri pilih nak cerai ataupun tidak, wa talaqat, dan isteri pada waktu itu telah memilih untuk cerai pada dirinya, thalathan, sebanyak 3 talak, wa ankara zawju, namun kemudian pada waktu itu suami mengingkari dan pada waktu itu mendakwa, lam aj'al amraha biyadiha, aku langsung tidak ada cakap pada waktu itu, lam aj'al amraha biyadiha illa fi wahidah, aku maksudkan dengan perkataan amruki biyadiki hanya 1 talak. Maka jatuh 1 dan suami pada waktu itu akan diminta untuk bersumpah. Wa kana al-qawlu qawluh, dan yang diterima adalah pada waktu itu kenyataan suami beserta dengan sumpahnya. Maka perkataan amruki biyadiki, maka pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perkataan amruki biyadiki bergantung kepada niat suami. Kalaulah isteri pilih 3, suami nak 1, maka pada waktu itu hanya akan jatuh satu talak. Sufyan Ats-Tsauri dan para ulama Kufah telah memilih pandangan Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Sementara Imam Malik bin Anas telah berkata al-qada'u ma qadat. Keputusan adalah berdasarkan kepada niat suami. Dan inilah pandangan Imam Ahmad. Adapun Ishaq telah memilih kepada pandangan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana pada waktu itu Abdullah bin Umar kata perkataan amruki biyadiki hanya jatuh 1 talak, dan ianya tidak mengikut kepada niat. Bab ma jaa fil khiyar, bab pada hadis yang telah datang menceritakan tentang pilihan. Al-khiyar pada waktu itu pilihan. Apakah yang dimaksudkan dengan pilihan? Ini pernah berlaku di antara Nabi SAW dan para ummahatul mukminin, yang mana pada waktu itu Nabi SAW berikan kepada mereka pilihan. Nabi berikan kepada mereka pilihan, sama ada nak kekal bersama dengan Nabi ataupun pada waktu itu nak berpisah daripada Nabi SAW. Okey, maka berkenaan tentang pilihan. Lalu kalaulah isteri pada waktu tu dia pilih untuk tak nak berpisah, maka tak jatuh talak. Kalaulah dipilih untuk berpisah, maka berapakah yang jatuh? Jom kita baca hadis berkenaan tentang al-khiyar, pilihan. Apabila suami pada waktu itu bagi kepada isteri pilihan, sama ada nak teruskan perkahwinan ataupun pada waktu itu nak berpisah.
Riwayat yang ke-1162. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Ismail bin Abi Khalid an Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, khayyarana, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi khiyar, pilihan kepada kami, fakhtarnahu, maka kami semua telah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afakana talaqan, adakah khiyar pada waktu itu membawa kepada talak dan perceraian? Maka lihat kepada Sahra pada baris yang kedua, A membawa makna ingkar, maka ianya pada waktu itu menggambarkan Aisyah tidak bersetuju. Fakana talaqan, maka adakah khiyar dikira sebagai satu talak? Maka ianya adalah istifham ingkari. Wagharduha, dan maksud daripada bab ini adalah bahawa sekadar ikhtiar, maka pada waktu itu tidak jatuh talak. Dan talak hanya jatuh apabila pilihan tadi digabungkan pada waktu itu dengan isteri, pada waktu pilihan tadi yundammu bi ikhtiyaril mar'ah al-mufarakah, pada waktu itu digabungkan dengan perceraian. Bila digabungkan, maka pada waktu itu barulah jatuh pada waktu itu talak. Maka kata Aisyah, afakana talaqan, adakah dengan khiyar pilihan pada waktu itu jatuh talak? Sama sekali tidak, talak tidak jatuh. Wa bi ilaihi qala hadatsana Bundar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan al-Amash an Abi Dhuha an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha bimithli, riwayat yang lebih kurang sama. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan telah bercanggah pendapat ahli ilmu berkenaan tentang seorang suami al-khiyar yang memberi pilihan kepada isteri. Maka diriwayatkan daripada Umar dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua berkata, in ikhtarat nafsaha, jika isteri pada waktu itu pilih untuk berpisah, maka jatuhlah satu talak. Waruya, dan diriwayatkan daripada mereka berdua bahawa mereka dua juga ada berkata, wahidah yang memiliki raj'ah, maka jatuhlah satu talak yang pada waktu itu talak raj'i. Wa in ikhtarat zawjaha, namun kalaulah isteri pada waktu itu pilih untuk kekal dengan suami, tak nak berpisah, fala syai'a, maka tidak ada sebarang talak yang jatuh. Waruya, dan diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, in ikhtarat, bila seorang isteri memilih dirinya sendiri, maka tetap jatuh satu talak. Maka ini adalah pandangan terpencil yang tidak ada para ulama fiqh mengambil pandangan ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa in ikhtara zawjaha fawahidah yamliku raj'ah. Wa in ikhtara zawjaha, dan kalaulah pada waktu itu seorang isteri dipilih untuk kekal dengan suami dia, maka jatuh satu talak raj'i. Kalau dipilih untuk pisah, maka satu talak bain. Berkata Zaid bin Thabit, in ikhtara zawjaha fawahidah wa in ikhtarat nafsaha fathalas. Ada pandangan lain pula, kalaulah seorang wanita itu bila dia bagi pilihan, dia pilih diri dia, jatuh satu talak, bukan raj'i, pada waktu itu satu talak bain. Dan kalaulah dipilih diri dia sendiri, maka kalau dipilih suami satu talak, kalau dia pilih diri sendiri, maka pada waktu itu jatuh tiga talak. Ini pandangan daripada Ali, daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kata Imam Tirmidzi, wa dhahaba, dan telah pergi kebanyakan daripada ahli ilmu dan para ulama fiqh daripada kalangan sahabat Nabi dan golongan selepas mereka pada tajuk ini. Mereka pada waktu itu tiba sampai kepada riwayat Umar dan Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Mereka memilih pada waktu itu pandangan Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wahwa, dan inilah pandangan Thawri dan juga para ulama Kufah. Wa amma Ahmad bin Hanbal, adapun Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu itu memilih pandangan Sayyidina Ali. Apakah pandangan Sayyidina Ali? Kalaulah dipilih diri dia, ketika mana suami bagi pilihan, jatuh satu talak bain. Kalaulah dipilih suami, maka pada waktu itu jatuhlah satu talak raj'i. Dan apa pula pandangan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang mana pandangan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada perenggan yang kedua, kalaulah dipilih diri dia sendiri, maka jatuh satu talak bain. Dan mereka juga berkata, kalaulah pada waktu itu dia pilih suami dia, maka tidak ada talak yang jatuh. Dan ini pandangan yang dipegang oleh majoriti para ulama. Berkenaan tentang wanita yang kena cerai, adakah ada tempat tinggal dan nafkah?
Maka ini perbahasan yang kita akan sambung kemudian insya-Allah. Minta maaf sebab suara saya tidak berapa jelas pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.